Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak SPM sekalian, bersua lagi kita untuk kali kelima dalam program tuition online Perlis Mengaji, iaitu sebagai satu platform yang amat bermanfaat untuk kesinambungan PDPC kita sepanjang PKP ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis di atas alternatif dan usaha yang telah dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Anak-anak SPM sekalian, apa khabar semua? InsyaAllah bertemu lagi kita di sini bersama-sama dengan Ustazah, iaitu Ustazah Aizatul Fitrah binti Ibrahim, dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiyah, kertas kod 5228, dalam tajuk pada pagi ini, iaitu membunuh tanpa sengaja. Tajuk membunuh tanpa sengaja ini, anak-anak, adalah dari bahagian ayat hukum yang boleh dirujuk pada muka surat 149 hingga 158. Sekali lagi tajuknya, membunuh tanpa sengaja. Baik, sebelum kita pergi kepada tajuk ini dengan lebih panjang, di sini ada beberapa pecahan yang perlu anak-anak visualisekan dalam minda tentang subtopik yang ada di bawah tajuk ini. Okey, di bawah membunuh tanpa sengaja ini, kita akan mulai dengan ayat dari surah An-Nisa, iaitu ayat 92. Kemudian diikuti dengan huraian ringkas mengenai surah An-Nisa ayat 92 ini. Kemudian kita akan tengok juga satu bahagian yang penting di dalam tajuk ini, iaitu namanya diat. Tajuk kecil diat. Seterusnya, apabila ada ayat hukum, pastilah ada sebab nuzul ayat. Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan ikuti peristiwa mengenainya. Selepas itu kita akan kupas juga apa yang berkaitan dengan punca berlakunya pembunuhan dalam masyarakat kita yang dah berleluasa sekarang ini. Kita akan tengok apa dia punca membunuh. Seterusnya, yang saya kira tidak kurang pentingnya, iaitu kategori membunuh. Yang perlu anak-anak ketahui, iaitu kategori membunuh dan apakah hukuman yang telah digariskan dalam Islam tentang kategori membunuh ini.
yang mana ada 3 kategori yang kita akan kupas. Okay, iaitu kategori membunuh dengan sengaja, kategori kedua menyerupai sengaja, dan kategori membunuh yang ketiga tidak sengaja. Okay. Seterusnya kita akan melihat kepada hikmah diat. Kalau tadi kita akan terangkan apa dia maksud diat yang berkaitan dengan diat, kemudian kita akan tengok hikmah. Kenapa dalam Islam adanya diat ini. Okay. Dan seterusnya ialah cara ulama mengistinbat hukum. Apakah hukum kepada membunuh tanpa sengaja ini? Dan yang terakhir, cara nak mensabitkan hukum tersebut. Baik, insya-Allah anak-anak, bila kita dah tengok apa dia pecahan yang ada ataupun subtopik yang ada di bawah tajuk membunuh tanpa sengaja ini, kita akan kupas satu persatu insya-Allah, dan di samping itu Ustazah akan selitkan sekali dengan teknik dan soalan SPM sebenar untuk panduan anak-anak menjawab soalan-soalan yang dikeluarkan ataupun yang ada dalam SPM nanti insya-Allah. Baik, jadi surah An-Nisa ayat 92 ini berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali kerana tersalah atau tidak sengaja. Dan sesiapa membunuh seorang mukmin kerana tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, iaitu keluarga si terbunuh, kecuali mereka bersedekah. Jika ia, iaitu si mati atau si terbunuh, dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia, si terbunuh, dari kaum kafir yang ada perjanjian, iaitu perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, iaitu si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Sesiapa yang tidak memperolehinya, maka hendaklah ia, iaitu si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, itu adalah maksud dari ayat surah An-Nisa ayat 92 tadi. Berikutnya adalah huraian ringkas yang memperincikan lagi maksud ayat tadi yang dapat anak-anak lihat pada muka surat 152. Baik, kita akan tengok beberapa perkara yang berkaitan dengan
membunuh tanpa sengaja ini beserta dengan hukumannya yang telah digariskan oleh Islam, yang telah dipandukan oleh syariat agama kita. Baik, anak-anak. Yang pertama, kita maklum bahawa hukum membunuh seseorang mukmin, sesama mukmin, adalah haram. Haram di sini bermaksud membunuh seorang muslim kepada muslim yang lain dengan sengaja adalah haram. Kecuali jika tersalah atau tersilap. Maknanya kat sini, kecuali sekiranya tidak sengaja membunuh. Kalau sengaja, confirm hukumnya haram. Tapi kalau tidak sengaja, dengan tersilap atau tersalah, Allah telah gariskan, iaitu hukumannya wajib ke atas orang yang membunuh tadi, tidak sengaja. Yang pertama, memerdekakan seorang hamba mukmin. Memerdekakan seorang hamba mukmin, dan hukuman yang kedua, membayar diat. Membayar diat di sini maknanya pampasan ataupun denda kepada keluarga si mati. Secara tidak langsung, huraian ringkas ini telah menerangkan apa yang ada di dalam maksud ayat tadi. Jadi anak-anak, kita sedang belajar membunuh tanpa sengaja. Jadi ini adalah hukuman yang pertama, iaitu memerdekakan seorang hamba yang mukmin, dan yang kedua, membayar diat atau pampasan kepada keluarga si mati. Baik. Seterusnya, melihat kepada membunuh muslim di negara kafir, iaitu seorang muslim berada di negara atau di negeri yang bukan berada di bawah takluk negara Islam. Maknanya negara kafir lah. Dan mangsa yang dibunuh itu asalnya kaum yang memusuhi, yang bermusuhan dengan Islam, maka orang yang membunuh itu hendaklah, ini hukuman bagi membunuh muslim di negara kafir. Wajib, yang pertama, hukumannya memerdekakan seorang hamba mukmin. Yang kedua, tidak perlu membayar diat atau pampasan kepada keluarga tadi. Maka hanya ada satu sahaja hukuman kepada orang yang membunuh muslim di negara kafir, iaitu memerdekakan seorang hamba mukmin. Jelas? Baik. Yang ketiga, membunuh kafir. Kafir di sini ialah kafir zimmi dan kafir ma'ahid. Ustazah beri sedikit penerangan tentang kafir zimmi. Kafir zimmi ialah orang kafir yang berada dalam negara Islam dan membuat perjanjian dengan pemerintah Islam. Itulah kafir zimmi. Manakala kafir mu'ahid ialah orang kafir yang mempunyai perjanjian dengan orang Islam, sama ada dengan akad jizyah atau pendamaian dari pemerintah negara Islam. Jadi ada sedikit perbezaan antara kafir zimmi dan kafir ma'ahid dari sudut pengertian. Baik, tapi membunuh kafir mu'ahid atau kafir zimmi ni anak-anak, sekiranya orang yang membunuh atau orang yang terbunuh, sekiranya orang yang terbunuh itu bukan Islam, yang mempunyai perjanjian dengan orang Islam, maka orang yang membunuh itu wajib dikenakan hukuman, iaitu yang pertama, membayar kafarah.
Okey. Ada yang sebut kafarah, ada yang sebut kifarah. Tapi kedua-duanya adalah denda. Denda kerana melanggar hukum. Itu kifarah atau kafarah. Okey. Jadi orang yang membunuh kafir muahid atau kafir zimmi ni, hukuman yang pertama membayar kifarah. Hukuman yang kedua ialah membayar diat atau pampasan kepada keluarga si mati. Okay, jadi di sini hukumannya ada dua, iaitu membayar kifarah dan yang kedua membayar diat kepada keluarga si mati, iaitu membunuh kafir muahid atau kafir zimmi. Okay, setelah kita melihat kepada tiga keadaan tadi beserta dengan hukumannya, akhir sekali dalam ayat surah An-Nisa 92 ini Allah telah mengatakan bahawa pada sesiapa yang kurang mampu membayar kifarah dan diat, Allah telah mengizinkan anak-anak, betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah ini, hukumannya beralih kepada berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai jalan taubat. Masih ada lagi ruang taubat di situ walaupun membunuh. Tapi ini kategori membunuh tanpa sengaja. Baik anak-anak. Seterusnya, bila ada sebut tentang diat tadi, maka di sini ada sedikit perincian. Apa yang dimaksudkan dengan diat yang anak-anak perlu tahu. Okay, di mana diat ini adalah pampasan atau denda. Maka apabila melakukan pembunuhan tadi tanpa sengaja, digariskan dalam Islam bagaimana cara pembayaran diat yang mendapat keringanan dalam beberapa cara. Baik, kita tengok apa yang ada di slide. Pada muka surat 151 dalam info ad-din, anak-anak boleh rujuk tentang cara pembayaran diat ini. Okey, bentuk diat ada 5. Okay? Iaitu yang pertama, perlulah membayar diat dalam cara melalui 20 ekor unta betina masuk tahun kedua. Itu cara pembayaran diat yang pertama. Yang kedua, 20 ekor anak unta betina masuk tahun ketiga. Bentuk yang ketiga, 20 ekor juga. 20 ekor unta jantan masuk tahun ketiga. Bentuk yang keempat, 20 ekor anak unta betina 3 tahun masuk tahun keempat. Dan bentuk yang kelima, pembayaran diat untuk mendapat keringanan ialah dengan 20 ekor anak unta betina 4 tahun masuk tahun kelima. Masya Allah. Melihat kepada membunuh ni walaupun tanpa sengaja tetap kena bayar diat. Dan diat ni pun kita tengok Masya Allah. Okay, bukan ringan. Okay, maknanya melibatkan nyawa ini masih lagi dalam kategori yang berat. Okey, apa lagi panduan tentang diat ini? Diat dibebankan kepada keluarga orang yang membunuh. Ahmad membunuh Ali. Jadi keluarga Ahmad perlu dibebankan, terbeban dengan pembayaran diat ini. Diat juga diberi tempoh. Kalau kita tengok tadi, pembayaran diat melalui binatang-binatang unta tadi, sebanyak 20 ekor pula tu, maka tempohnya sehingga 3 tahun. 3 tahun. Bagi negara yang tidak mempunyai unta, macam Malaysia lah, tak ada unta, bolehlah dibayar mengikut nilai bagi harga unta tersebut. Masih lagi unta tapi harga unta. Okey? Jadi itulah anak-anak cara pembayaran diat untuk mendapatkan keringanan. Okey? Sebagai
hukuman kepada membunuh tanpa sengaja tadi. Baik, yang seterusnya kita nak tengok apakah cerita, apakah peristiwa, sebab turunnya ayat ini. Jadi ayat hukum mesti ada sebab kenapa ayat ini turun. Ceritanya bermula dengan seorang sahabat bernama Usamah telah berhadapan dengan seorang musyrik dalam satu peperangan. Jadi Usamah ini dalam peperangan tersebut mengangkat pedang untuk membunuh musyrik ini tadi. Tetapi lelaki tersebut mengucap 2 kalimah syahadah. Walaupun telah mengucap 2 kalimah syahadah, Usamah terus membunuh tanpa menghiraukan ucapannya. Seterusnya, Rasulullah pun bertanyalah kepada si Usamah, adakah kamu membunuhnya selepas syahadah? Maka Usamah menjawab, dia sekadar melepaskan dirinya sahaja. Di akhir cerita, Rasulullah mengatakan, perbuatan ini tersalah ijtihad. Disebabkan cerita inilah turunnya ayat surah An-Nisa ayat 92 ini. Baik. Bila kita telah mengetahui tentang sebab, cerita, peristiwa yang berkaitan dengan turunnya ayat ini anak-anak, kita tengok sama-sama punca. Kenapa berlaku pembunuhan? Hatta sekarang ini pun berlaku pembunuhan secara berleluasa dalam masyarakat kita. Jadi kita nak tengok apakah punca berlaku pembunuhan ini. Yang pertama, punca berlaku pembunuhan anak-anak kerana kurang didikan agama. Yang pertama, kurang didikan agama yang sempurna sehingga tidak dapat membezakan mana yang hak, mana yang batil dan tergamak melakukan pembunuhan. Itulah punca yang pertama, iaitu kurang didikan agama. Punca yang kedua, berlaku pembunuhan di bawah kata kunci pengaruh. Pengaruh ini adalah berkaitan dengan pengaruh media massa, pengaruh syaitan, pengaruh hawa nafsu, yang mana semua ini mengajak kepada kemungkaran. Jadi punca yang kedua ialah pengaruh media massa, syaitan dan hawa nafsu. Punca yang ketiga ialah kurang mengingati Allah, kurang berzikir kepada Allah. Kerana percayalah, dengan mengingati Allah, dengan menyibukkan diri kita, minda, hati dan lisan dengan mengingati Allah, zikrullah, insya-Allah kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada larangan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah sentiasa bersama-sama dengan kita. Dan punca yang terakhir adalah tekanan dan desakan hidup. Jadi tekanan dan desakan hidup juga mampu membawa seseorang itu, sekiranya tidak dikawal, membawa kepada pembunuhan kerana mungkin berlaku dalam keadaan marah, keadaan yang tidak waras atau hilang kewarasan pada ketika itu bila berhadapan dengan sesuatu situasi. Maka inilah antara punca berlaku pembunuhan dalam masyarakat kita. Baik anak-anak, di bawah ini Ustazah sediakan 2 soalan yang berkaitan dengan tajuk punca ini. Di mana SPM sebenar, inilah antara soalan yang pernah ditanya, iaitu yang pertama, jelaskan 3 punca meningkatnya kes pembunuhan dalam masyarakat. Jadi soalan meminta 3 punca dan kata kerjanya ialah jelaskan. Ingat pesanan-pesanan Ustazah sebelum ini, melalui kata kerja jelaskan, anak-anak perlu ada isi dan huraian dalam soalan. Maknanya di sini
tuntutan markah adalah 6 markah. Okey? Jadi bolehlah ambil 3 daripada 4 punca dalam slide tadi sebagai isi. Kemudian hurai. Hurai yang bersesuaian dengan isi untuk mendapat markah yang baik. Okey, soalan berikutnya. Ada pernyataan. Pengaruh media massa yang negatif menjadi punca kepada bertambahnya jenayah pembunuhan. Okey, soalan ini memerlukan anak-anak lebih berfikir. Apa soalan dia? Terangkan 2 hujah bagi menyokong pernyataan di atas. Jadi dia minta 2, tapi dia minta hujah. Dia suruh terangkan sekali lagi. Jangan lupa perlu ada isi dan huraian. Tapi di sini dia tidak tanya contoh. Okey, dia dah keluarkan contoh atau punca berlaku pembunuhan tadi. Dia nak hujah. Okey, jadi contoh jawapan yang Ustazah boleh bantu anak-anak. Okey, jadi ialah contoh hujah menyokong pernyataan tentang pengaruh media massa yang negatif sebagai punca pembunuhan adalah melalui tayangan filem-filem yang berunsur keganasan. Itu hujah. Memang betul. Tayangan filem yang berbentuk atau berunsur keganasan boleh membawa seseorang kepada membunuh tadi. Okay, jadi itu hujah. Selain dari itu, apa dia media massa? Kalau tadi media massa elektronik, mungkinkah media massa cetak? Media massa, media sosial sekarang? Ya, itu antara hujah-hujah yang boleh dikeluarkan, okay, untuk memberi jawapan kepada media massa sebagai perkara negatif menjadi punca bertambahnya jenayah. Tapi anak-anak, hujah anak-anak perlu kuat, okay, untuk menegakkan pernyataan tersebut. Oleh itu, okay, bila bercerita tentang punca ni, na'udzubillahi min zalik, okay, marilah sama-sama kita setiap individu ini, okay, dalam masyarakat perlu berperanan. Semua berperanan untuk membina rohani dan jasmani yang kuat agar jauh dari dosa besar. Agar jauh dari melakukan kemungkaran. Terutama untuk anak-anak pelajar yang mana perlu mengukuhkan iman. Okay, perlu menguatkan hati supaya berada dalam keadaan tenang dan sabar dan tidak terlibat dalam perkara yang membawa kemungkaran seperti membunuh. Baik, seterusnya. Bahagian ayat hukum ini, okay, ada satu subtopik penting, iaitu cara bagaimana ulama mengistinbat hukum. Dalam tajuk membunuh tanpa sengaja ini anak-anak, ada sedikit perbezaan format. Okay, cara menjawab ulama mengistinbat hukum. Tapi masih lagi 4 markah, maknanya 4 isi. Yang pertama, kalimah wama. Kalimah wama yang ada pada permulaan ayat tadi. Okay, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana limu'minin. Jadi wama pada awal kalimah tadi bermaksud larangan. Itu untuk markah yang pertama atau isi yang pertama. Isi yang kedua, setiap larangan tadi membawa hukum haram. Setiap larangan membawa hukum haram. Dari kalimah wama tadi. Seterusnya, isi yang ketiga ialah kalimah illa. Kalau kita sambung ayat tadi, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Jadi perkataan illa di sini maknanya kecuali, yang menunjukkan pengecualian daripada Allah. Maka berikutnya adalah hukum, isi yang terakhir. Hukum membunuh tanpa sengaja, tidak berdosa atau
tidak haram. Okey, kalau kita perhatikan sekali lagi, keempat-empat isi ini memang berbeza dengan format asal cara ulama mengistinbat hukum. Jadi anak-anak perlu lihat satu persatu kerana di situ ada dua kalimah yang dikeluarkan yang menjadikan akhirnya hukum membunuh tanpa sengaja tidak berdosa atau tidak haram. Baik, jadi di situ ada soalan yang pernah keluar dalam SPM yang berkaitan dengan cara ulama istinbat hukum, iaitu terangkan cara ulama mengistinbat hukum membunuh tanpa sengaja. Jawapannya adalah keempat-empat yang telah disebutkan tadi untuk mendapat markah 4, iaitu markah penuh. InsyaAllah. Baik, seterusnya anak-anak kita akan tengok kepada satu subtopik yang agak penting di dalam tajuk membunuh tanpa sengaja ini, iaitu kategori. Satu, kemudian hukuman. Kategori dan hukuman. Di mana Islam telah mengkategorikan jenayah yang melibatkan nyawa ini kepada 3 bahagian. Sebagaimana yang ada dalam slide, kategori membunuh ada 3, iaitu yang pertama, sengaja. Yang kedua, menyerupai sengaja. Yang ketiga, tidak sengaja. Okey, jadi 3 kategori ini ada hukumannya yang telah digariskan dalam Islam. Mari kita tengok. Okey anak-anak. Anak-anak boleh buka muka surat 153 di mana di situ ada perincian tentang kategori membunuh beserta dengan hukumannya. Okey, di dalam slide belah kiri adalah kategori membunuh yang 3 tadi. Sementara belah kanan adalah hukumannya. Okey, kita tengok satu persatu dengan baik. InsyaAllah kalau anak-anak fokus, anak-anak akan faham dengan lebih terperinci. Okey, kita tengok yang pertama A. Kategori membunuh yang pertama iaitu sengaja. Atau dalam bahasa Arab ni kita sebut amdun. Okey, sengaja ni maksudnya membunuh seseorang dengan niat. Satu, dengan niat. Dan menggunakan senjata. Membunuh mestilah ada senjata kan. Dan senjata ni pada kebiasaannya boleh membunuh. Contohnya pisau. Jadi ada 2 perkara yang perlu anak-anak faham di bawah kategori membunuh. Kalau dengan sengaja, yang pertama niat, yang kedua alat yang digunakan. Untuk kategori pertama, sengaja membunuh, hukumannya dalam Islam, yang pertama, dihukum kisos. Wajib kisos. Apa dia kisos? Kisos ni balas bunuh. Okey? Dia bunuh, balas bunuh balik. Baik, itu hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua dalam Islam, wajib diat. Okey, wajib diat. Kita pun telah perincikan dan terangkan apa perkara tentang diat tadi, iaitu denda atau pampasan jika kisos dimaafkan oleh keluarga si mati. Masya Allah. Maknanya wajib kisos. Tapi kalau dimaafkan, wajib diat. Okey? Itu adalah hukuman kepada kategori yang pertama, iaitu kategori membunuh dengan sengaja. Baik. Kategori kedua, iaitu menyerupai sengaja. Dalam bahasa Arab kita sebut syibhu amdin. Okey, menyerupai sengaja. Apa pula perbezaan dengan sengaja tadi? Baik. Contohnya, berniat memukul seseorang dengan alat. Okey, masih lagi berniat. Memang niat nak pukul. Tapi alat yang digunakan pada kebiasaannya tidak membawa kematian. Okey, contoh yang tidak membawa kematian, kayu halus, batu kecil. Tapi niat memang nak pukul, nak baling. Tiba-tiba mati. Jadi di sini itulah perbezaan antara sengaja dengan menyerupai sengaja. Niat ada,
tapi menggunakan alat yang kebiasaannya tidak membawa kepada kematian. Mudah-mudahan jelas kepada anak-anak perbezaan contoh antara keduanya tadi. Baik, apakah dia hukuman kepada menyerupai sengaja? Yang pertama, wajib membayar diat. Wajib membayar diat tapi tidak wajib qisas. Kenapa tidak wajib qisas? Sebab qisas atau balas bunuh hanya kepada yang sengaja membunuh. Okey. Perincian kepada diat yang wajib dibayar tadi ialah diat ditanggung beramai-ramai oleh keluarga pembunuh. Okey, untuk dibayar kepada keluarga mangsa. Okey, jadi diat yang masya-Allah tadi 20 ekor unta tadi ni perlu ditanggung oleh keluarga orang yang membunuh dan dibayar kepada keluarga yang dibunuh atau mangsa tadi. Baik, untuk kategori menyerupai sengaja pernah ditanya dalam soalan. Sebagaimana yang ada dalam slide, huraikan satu contoh pembunuhan menyerupai sengaja. Okay, soalan minta satu contoh. Jadi anak-anak boleh keluarkan contoh sebagaimana yang Ustazah sediakan pada petak berwarna hijau. Okay. Ahmad berniat memukul Ali menggunakan kayu halus. Tiba-tiba Ali mati. Okay. Jadi itu adalah contoh yang menjawab kepada soalan di bawah. Okey, kita dah selesai dua kategori dan kita pergi kepada kategori yang ketiga dalam membunuh, iaitu kategori tidak sengaja. Okey, tidak sengaja. Ghairu amdin. Maksudnya tidak sengaja. Yang dimaksudkan dengan tidak sengaja pula anak-anak ialah tidak ada niat. Tu tak sengaja. Tak ada niat pun. Tak ada niat nak membunuh, bahkan berniat kepada perkara lain. Dia tak ada niat nak membunuh, tak nak pun membunuh itu berlaku. Okay, contoh untuk lebih difahami, seorang pemburu yang hendak menembak rusa tetapi terkena manusia. Okay, pemburu nak pergi tembak rusa dalam hutan. Pergi dengan kawan dia. Tiba-tiba nampak di semak tu bergerak-gerak. Dia pun tembak, dia ingatkan rusa tadi. Rupanya kawan dia. Allahu Akbar. Jadi kategori ini adalah kategori tidak sengaja. Okay? Jadi pernah juga soalan SPM tanya maksud membunuh tanpa sengaja. Jadi maksud adalah awal tadi ni tidak ada niat membunuh, bahkan berniat kepada perkara lain. Itulah yang dimaksudkan dengan tidak sengaja. Maka hukuman yang digariskan oleh syariat kita kepada mereka yang melakukan pembunuhan tidak sengaja ini, yang pertama, wajib kifarah atau kafarah. Iaitu, dia sebut kafarah, membebaskan seorang hamba. Okey. Yang kedua hukumannya, wajib membayar diat. Wajib membayar diat, tidak wajib qisas. Okey. Wajib bayar diat, tidak wajib qisas. Jadi ingat, kalau qisas tu hanya untuk balas bunuh yang sengaja. Dan perincian lagi, keluarga yang membunuh hendaklah membayar diat kepada keluarga mangsa secara beransur-ansur. Okay, kita dah sebut pun tadi dalam penerangan tentang diat. Beransur-ansur selama berapa lama? Selama 3 tahun. Baik, itulah antara perkara yang anak-anak perlu tahu. Di bawah tajuk membunuh tanpa sengaja ini, ada satu subtopik penting, iaitu kategori membunuh beserta dengan hukuman. Okay, jadi soalan-soalan akan ditanya melalui kategori ini. Baik. Kita tengok kepada soalan yang pernah ditanya melalui contoh dalam SPM. Soalan pertama. Ali telah memukul seseorang
dengan menggunakan rotan. Lalu meninggal dunia. Okay, jadi kat sini, Ali ni ada tak niat? Kemudian apa alat yang dia gunakan? Soalan dia, jelaskan bentuk. Okay, ingat anak-anak, bentuk ni dia tanya adalah kategori tadi, 3 tadi. Yang mana satu? Okay, jelaskan bentuk kesalahan, 1, dan hukuman yang dikenakan ke atas Ali. Maknanya kat sini ada 2 perkara yang dia minta. 1 bentuk, 1 hukuman. Dan markahnya adalah 4 markah. Jadi untuk menjawab soalan penyelesaian masalah ini, Ustazah bagi contoh jawapan di bawah yang anak-anak boleh jadikan panduan. Dia tanya bentuk yang mula-mula tadi. Maka bentuk kesalahan pada permasalahan Ali ni ialah membunuh menyerupai sengaja. Apa buktinya? Buktinya dia memang niat nak memukul. Tapi dia guna rotan. Sebab itu dia di bawah bentuk kategori membunuh menyerupai sengaja. Kerana alat yang digunakan tidak boleh membawa kematian. Ini rotan tadi ni, kebiasaannya tidaklah boleh membawa kematian. Okey, itu menjawab kepada bentuk. 2 markah di atas. 2 markah lagi adalah hukumannya. Maka hukuman dalam permasalahan ini ialah membayar diat. Okey, dan tidak wajib dikenakan qisas. Jadi rangkuman jawapan tadi adalah jawapan yang sempurna kepada permasalahan tentang Ali memukul seseorang menggunakan rotan lalu meninggal dunia. Dapatlah kat situ 4 markah. Seterusnya, soalan yang berkaitan dengan permasalahan juga. Okay. Ahmad memandu kereta dengan laju. Lalu terlanggar Fatimah menyebabkan meninggal dunia. Ni banyak berlaku sekarang kan. Memandu kereta dengan laju, terlanggar orang, meninggal. Huraikan hukuman. Di sini dia minta hukuman yang dikenakan ke atas Ahmad. Okay, soalan yang warna pink tu pula lebih kurang. Ali telah mengundurkan keretanya lalu terlanggar anak jirannya. Dan kanak-kanak itu mati. Ini pun pernah berlaku dalam masyarakat. Soalannya, berdasarkan situasi di atas, huraikan 2 bentuk hukuman yang dikenakan ke atas Ali. Jadi di sini, dia tidak tanya bentuk. Dia cuma tanya hukuman. Maka 4 markah di situ. Contoh jawapannya adalah seperti berikut. Okay, yang pertama, wajib membayar kifarah atau kafarah. Iaitu kalau sebut kafarah je atau kifarah ini, bebaskan seorang hamba. Kemudian, wajib bayar diat. Sebab dah langgar, lepas tu mati pula tu, wajib bayar diat atau pampasan. Yang ketiga, tidak wajib qisas. Kenapa tidak wajib qisas? Di sini adalah kategori, apa dia? Kategori tidak sengaja. Terlanggar pun. Tidak wajib qisas. Dan untuk markah keempat, keluarga yang membunuh hendaklah membayar diat kepada keluarga mangsa secara beransur-ansur selama 3 tahun. Okay, jadi itu adalah perkara yang kalau berkaitan dengan diat, anak-anak kena ingat 3 tahun secara beransur-ansur dan dibayar oleh keluarga yang membunuh kepada keluarga mangsa. Okay? Jadi itu adalah rangkuman kepada jawapan untuk mendapat 4 markah. Okey, jadi di sini disebutkan lagi cara nak mensabitkan hukuman membunuh tanpa sengaja. Okay? Ditekankan sekali lagi, membunuh tanpa sengaja atau kategori ketiga ni ialah pembunuhan tanpa niat untuk melakukan dan orang yang melakukannya tidak menghendaki perkara tersebut. Ini adalah antara maksud membunuh tanpa sengaja. Berakhirlah kita dengan slide ini, iaitu hikmah dikenakan diat. Kenapa Islam, kenapa syariat kita ada hikmah tentang pembayaran diat kepada pembunuh? Okay, untuk meringankan lagi. Okay, meringankan hukuman. Jadi di sini anak-anak, soalan
yang berkaitan dengan hikmah ni pernah ditanya, iaitu terangkan 3 hikmah kenapa dikenakan diat kepada pembunuh tidak sengaja. Ada 4 hikmah kenapa diat dikenakan kepada pembunuh tidak sengaja. Yang pertama, memberi kegembiraan kepada keluarga yang dibunuh. Sudah tentulah keluarga yang anak atau ahli keluarganya terbunuh akan sedih. Maka dengan pembayaran diat boleh memberi sedikit kegembiraan atas kesedihan mereka. Keyword di sini ialah kegembiraan. Hikmah yang kedua dikenakan diat kepada pembunuh ialah menjamin kehidupan yang lebih aman. Supaya tidak berlaku pergaduhan, perbalahan yang lebih teruk. Siapa tak marah kalau ada ahli keluarga dibunuh? Maka diat ini sedikit sebanyak akan menjamin kehidupan yang lebih aman antara mereka. Hikmah yang ketiga dikenakan diat kepada pembunuh adalah membolehkan keluarga yang terbunuh meneruskan kehidupan, kelangsungan hidup, kerana kehilangan orang adalah satu perkara yang amat menyedihkan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembayaran diat, bolehlah keluarga ini meneruskan kehidupan. Dan hikmah diat yang terakhir adalah menjadi pengajaran. Pengajaran ini adalah salah satu perkara yang penting dalam Islam. Menjadi pengajaran yang amat berguna kepada pembunuh supaya tidak mengulanginya. Maknanya kita minta dengan Allah semoga kita berhati-hati dalam kehidupan kita agar tidak berlaku perkara-perkara yang boleh membawa kepada kebinasaan diri kita sendiri. Jadi 4 keyword untuk hikmah diat yang dikenakan kepada pembunuh ialah 1. Kegembiraan, 2. Kehidupan lebih aman, 3. Meneruskan kehidupan, dan 4. Pengajaran. Baik, jadi di sini bercerita tentang hikmah, maka kita lihat apa dia seterusnya. Bila telah pun keluar slide yang berkaitan dengan soalan kuis, bermakna berakhirlah PDPC kita tentang tajuk membunuh tanpa sengaja dari bahagian ayat hukum. Baiklah anak-anak, alhamdulillah bila dah berakhir ini, Ustazah harap PDPC ini menambah ilmu anak-anak, menambahkan lagi pengetahuan dan dapat manfaat dari tajuk yang kita dah bincangkan dari awal tadi. Jadi untuk memastikan anak-anak menguasai tajuk ini, cubalah jawab soalan kuis kertas 1 atau objektif melalui link ini, URL berikut. Dan bolehlah juga scan QR code yang ada dalam slide ini untuk anak-anak cuba menjawab latihan pengukuhan yang berkaitan dengan tajuk. Rajin-rajinlah belajar anak-anak. Teruslah bersemangat untuk mengulang kaji. InsyaAllah sama-sama kita akan dapat manfaatnya. Baik. Akan kembali seperti sedia kala supaya kita dapat menyusuri kehidupan kita dalam pembelajaran di sekolah sama-sama seperti dulu insya-Allah. Thank you so much. Hope to see around someday. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Dan memang setinggi-tinggi terima kasih nak diucapkan kepada segala usaha dan komitmen semua pihak yang terlibat
Okey, sama ada secara langsung atau tidak langsung, okey, untuk menjayakan program yang masya-Allah amat bermakna ini. Semoga Allah kira amal baik kita ini sebagai amal soleh, okey, yang mana Allah telah memberi peluang kepada kita untuk menyampaikan ilmu kepada yang terlibat, sama ada di belakang tabir terutamanya, supaya kelancaran program ini dapat dilakukan sepanjang kita bersiaran, insya-Allah. Ya, semoga di sisi Allah sebagai amal soleh. Amin, insya-Allah. Jadi akhir kalam dari Ustazah. Maaf sekiranya ada salah dan silap selama bersiaran 5 kali ini, dan semoga 5 BDPC ini bermakna untuk kita semua. Ikuti sekarang ni di live Facebook dan YouTube Pendidikan Syariah Islamiah dalam Perlis Mengaji Tuition Online. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.